Di dalam segmen khas Bual Ekonomi Dahsyat episod kelima kali ini, kita akan berbicara mengenai monopoli pasaran beras dekat Malaysia ni. Apakah yang membawa kepada monopoli pasaran beras dan juga adakah ia masih relevan pada tahun 2023? Tanpa berlengah lagi, let's go guys. Pyung. Like Sammy and Dean Martin, and I got so many keys, you think I'm ballet. This sick and get it. Girl, go and take it low. We can even do it slow. We can even do it slow. Either way you wanna go. Either way you wanna go. Okay guys, pada tahun 1960 kalau korang nak tahu, berlaku satu peristiwa iaitu gangguan bekalan bijirin dekat pasaran global dan keadaan ini menyebabkan kerajaan kita pada tahun 1971 berhasrat untuk melakukan sesuatu khususnya untuk melindungi pasaran beras ataupun bekalan beras domestik. Fokus untuk mengatasi masalah beras pada waktu itu adalah berkenaan dengan kurangnya integrasi dan juga kurangnya capaian maklumat. Keadaan ini seterusnya membawa kepada intervention kerajaan, iaitu pada tahun 1971 kerajaan pada masa itu telah menubuhkan satu agensi yang kita kenali sebagai Lembaga Padi dan Beras Negara. Akan tetapi disebabkan beberapa isu urus takbir, ini menyebabkan agensi ini telah ditukar ganti kepada sebuah syarikat swasta yang pada masa itu ditubuhkan, iaitu Padi Beras Nasional Berhad ataupun singkatannya Bernas. Bernas ni dia disenaraikan dekat bursa saham as a public listed company pada tahun 1997. Akan tetapi pada tahun 2014 dia kena nyah senarai balik Bernas ni dia pun ada kewajipan sosial dia Antara kewajipan sosial dia adalah menyediakan stok padi untuk negara kita bagi memastikan bahawa bekalannya terjamin. Dan di samping tu adalah juga peranan-peranan lain, contohnya macam menguruskan subsidi yang diberi oleh kerajaan. Bernas ni juga dijadikan sebagai satu alat mekanisme untuk kerajaan melaksanakan intervensi di dalam sektor padi dan beras negara ni. Dan kalau korang masih ingat pada tahun 2020 kerajaan ada bertindak untuk renew konsesi, perjanjian konsesi dengan Bernas ni perjanjian konsesi untuk mengimport beras import dan dibawa masuk dekat Malaysia Dan perjanjian konsesi ni biasanya dia akan dibuat dalam tempoh 10 tahun Jadi kalau kerajaan renew pada tahun 2020 bermaksud dia akan ending pada tahun 2030 nanti. Tapi soalnya sekarang ni, adakah monopoli pasaran beras dekat Malaysia ni terutamanya pada tahun 2023 ni masih relevan? Sebenarnya kalau kita tengok ekosistem padi dan beras negara ni sejak tahun 1971 dah banyak berubah guys. Sebelum tahun 1970, pasaran padi dekat dalam negara kita ni dia agak kompetitif. Kita ada 2000 kilang pada masa tu, dan daripada 2000 ni 70% adalah koperasi yang dimiliki secara langsung oleh petani. Akan tetapi menjelang tahun 2020, jumlah kilang-kilang beras ni dah menjadi semakin sedikit. Dan kalau tak salah saya, lebih kurang dalam 178 buah saja. Dan lagi satu pula, kilang-kilang ni sekarang ni dimiliki oleh siapa? Syarikat-syarikat besar dan juga Bernas. Jadi kalau macam tu, bermaksud kalau petani tu dia produce beras secara purata mungkin dia ada pilihan 1-2 je untuk dia jual beras dia ni. Jadi ini menyebabkan kuasa jualan petani tu dalam menentukan paras harga beras tu tidak begitu kompetitif Yang mana diorang ni hanya berfungsi sebagai pengambil harga Apa-apa harga yang ditawarkan, diorang kena jual. So dekat situ dah tak ada negotiation power especially di kalangan petani. I'm the big booty type, I like them thick with their mind right. Banging personality, conversate when the time right. I'm